Hari ni bukan Alif ajak orang kayu biskar, tapi Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis ajak Alif kayu biskar sama dengan Datuk Mufti Perlis. Junjung kasih tuanku. Masya Allah. Alif impress lah tengok stamina Tuanku Raja Muda Tengku Syed Pak Izzuddin. Dahsyat. Alif dengar apa Datuk kalau every other day mesti tuanku dia. Oi, Tuanku Raja Muda jangan main. Kayu habis kan? Jangan kira kuat pada kita oi. Tak hari kayu. Lepas tu pergi ke depan pula. Masya-Allah. Lepas tu kita kadang-kadang skip. Tuanku ya, kadang-kadang seminggu 3 kali dah. Masya-Allah. Mungkin tu cara. Tapi bukan kayu saja. Kayu masuk kampung. Lepas tu pergi tengok orang susah, bagi zakat, tengok orang sakit. Kemudian pergi tengok lagi keadaan kampung tu. So ini bukan setahun 360 hari. Tuanku kayu kadang-kadang hampir 200 hari. 200 hari ke kayu biskal? Ada sekarang ada yang kurang lah. Tu cara mendekatkan diri bersama dengan rakyat lah. Ya. Masyarakat, Masya-Allah. Tok, Ali nak tanya Tok ni. Datuk pun sendiri masih you are still a student lah. Ali tengok Datuk sendiri kan. Mungkin Datuk boleh share lah kepada penonton-penonton Ali Tanya Mufti ni kan. Bila kita belajar ni, kita mesti ada disiplin kan. Apa yang perlu seseorang tu ada bila dia nak menimba ilmu tu Tok? Ilmu ada reference dia. Ada rujukan dia. Dalam konteks agama, rujukan dia mesti Al-Quran dan Sunnah. Islam adalah agama wahyu. Divine religion. Dia agama wahyu. So dia bukan agama kata-kata mufti, kata-kata syekh, kata-kata habib, bukan. Maksudnya reference pada Islam ni sama ada datang pada Quran ataupun nabi yang telah ditabalkan sebagai messenger, sebagai rasul. Kalau kita tak ada yang tu, Alif punya pendapat jadi agama, saya pernah pendapat jadi agama, ustaz punya pendapat jadi agama. Apa nilai agama? Kalau semua orang boleh claim cakap dia telah jadi cakap Tuhan. Cakap Tuhan hanya Quran dan Sunnah. Interpretation boleh jadi betul dan salah, tapi Quran dan Sunnah tak boleh salah. Meaning kita bila nak belajar tu kita mesti find dia punya source dia. Kalau orang kata dalam Islam ni macam mana? Kita kena tanya, siapa you kata dalam Islam? Oh, ustaz saya kata, oi, ustaz kamu tak terima wahyu. Dari mana dia tahu kata Tuhan mau macam tu? Dia mesti mendatangkan bukti. Quran ada sebut. Oh, hadis yang sahih ada, bukan hadis palsu. Baru je boleh jadi agama. Kemudian nak membeza pentafsiran, itu cerita yang kedua lah. Datuk rasa kenapa setengah orang susah nak mengambil tu sebagai dia punya that disiplin apabila nak belajar agama tu? Kerana dia tak diasuh daripada awal. Dia diasuh daripada awal lah, dia dengar, ustaz cakap ni agama. Tapi bila orang tu dididik daripada awal, ini dia panggil manhajut talaqi. Dia didik tentang soal methodology to understand our Islam. Macam mana cara nak memahami Islam tu. Bila kita didik daripada awal, kalau sebut agama, kita besarkan Quran. Kita ada sunnah Nabi. Kita reference. Lepas pada tu tak apalah. Kita mula bagi tafsiran, kita elaboratekan dia, kita letak dalam konteks dia. Tu tak apa. Tapi rujukan tu mesti ada. Kalau tidak, kita apa beza kita dengan agama yang direka oleh si Mamat ni? Si Mamat tu kata Tuhan. Apa beza kita dengan ajaran palsu? Kalau semua orang boleh dia kata yang reka ajaran pun yang tak makan bersila, tak pakai baju, duduk dalam gua, dia pun kata good for his soul juga. This is also good for my soul dia kata. Good for my soul. Okay. So Ali mungkin soalan personal lah Ali nak tanya tu sebab
Datuk pun sendiri ada platform dan berkuliah nak mengajar pada masyarakat. Apa yang paling mencabar, Datuk? Dan kita pun mungkin ni macam the elephant in the room lah, kan? Ramai orang duk berkata ni, Perlis ni lain sikit. Apa yang lain tu? Pertama, kita sentiasa ilmu tak pernah berhenti untuk kita. Tak ada siapa perfect ilmu dah. So we keep learning and buat kajian ilmu. Ada benda yang memang dasar dalam ilmu, semua orang dah tahu, kan? Tapi apa beza yang Perlis daripada lain? Tak ada beza. Cuma kita sentiasa question kepada apa yang dikatakan agama itu, balik kepada reference dia. Bila orang kata ada dalam Quran, ada dalam hadis, kita kata sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita obey. Kita will obey. Okey, tapi kalau awak kata, "Oi, orang tua-tua kita dah lama buat dah." Orang tua-tua boleh jadi betul, tapi boleh jadi juga tak betul. Berapa banyak amalan-amalan dahulu yang dibuat orang tak betul. Sekian lama orang mandi safar dulu, kemudian dia hapuskan, kemudian nak diadakan balik kan orang sekarang. Tapi tak betul. Berapa banyak amalan-amalan yang kita tahu, kepercayaan-kepercayaan yang salah beratus tahun dalam suatu masyarakat. So kita nak didik generasi ni supaya memahami this religion is evidence based. Islam adalah agama dalil, agama hujah dengan bukti. Agama bukti. Bukan agama arbitrary. Salah satu orang saya macam ni, besok yang ni, kalau tidak kita jadi itulah. Ghufran yang Macaulay sahabis malaikat apa semua dia cakap apa. Sebab apa? Itu malaikat berkata-kata pada saya. Bahasa semut semua. Bahasa semut semua. Kita tak boleh jadi agama gila macam tu. Ada alasan, ada evidence. Sebab tu bila masuk orang jadi belajar Islam, dia akan jadi bertambah cerdik. Tapi kalau orang tu bila dia belajar Islam, dia jadi dungu. Jadi ikut, dia tak tahu, orang kata buat, saya buatlah. Itu bukan agama yang Tuhan turunkan. Agama yang Tuhan turun tu kan sentiasa afala ta'qilun, Quran kata. Afala tatafakkarun, tak kamu berakal. Tidakkah kamu berfikir? Kalau agama orang ajar kau ni ikut je lah, janganlah duk fikir-fikir sendiri. Itu bukan Islam. Sebab tu orang yang tak berakal tak wajib. Orang Islam yang semayang tak wajib. Hanya orang berakal je wajib agama ni. Kalau satu ustaz ke siapa ke tokoh mana kata dalam agama ni kita ikutlah, jangan banyak duk fikir, itu bukan Islam. You kena pergi agama lain dalam hutan ke apa. Itu bukan Islam. Ada benda-benda dalam kehidupan Tuhan larang. Ada alasan. Logik tak, alam yang Tuhan cipta ni, pencipta alam ni dengan yang menurunkan Al-Quran, Tuhan yang satu. Tak mungkin dia alam yang dia cipta lain, dia bagi tahu dalam buku dia lain. Itu mustahil. Ini bukan dua Tuhan. Maka kalau ada orang buat tafsiran pada Quran ataupun hadis yang kontradik kepada realiti, kepada logik yang benar, ia bukan tafsiran Islam. Dan itu satu hari nanti mungkin di akhirat esok, dia bukan nak mempersoalkan ustaz ni, kan soal kita. Soal kita. Dan semua orang yang memperkatakan sesuatu tentang agama tanpa alasan yang benar, dia akan berdiri pada hari akhirat. Dosa itu lebih besar daripada dosa dia minum arak dan berzina, kerana dia berdusta kepada manusia, mempergunakan nama Tuhan. You use God and the prophet's name dalam cara yang falsely use. Kamu guna dengan cara yang salah. Alif memang tak sangka. Ini mungkin kali pertama tu Alif datang Perlis, Alif experience macam ni. Keindahan Perlis. Tengok belakang. Damai mempersona. Masya-Allah. Tapi ada orang cakap tadi apa? Perlis Darul Ketuha. Sebab panas sangat. Panas ada musim dah. Ada panas dong. Kalau tidak ada manis, tak ada. Tak dapat anggur tak boleh tumbuh. Dia kena ada timing dia kan. Okay, Tok, ni Alif nak tanya satu soalan. Mungkin ada orang yang ada benda ni dalam pemikiran dia. Kan, seperti contoh, ada orang selalu cakap macam ni lah, Tok. Artis kerja senang lah, kan. Ada Instagram banyak-banyak sikit. Bila post sikit je, dapat duit yang banyak. Ada setengah orang, dia duduk, dia tunggu kerja, dia pun dapat gaji yang besar. Kerja 9 to 5 gaji besar. Tapi ada setengah orang
yang dia kerja kena pulun, susah payah, tapi dia punya gaji ataupun dia punya pulangan dia tak setimpal dengan usaha dia. Lepas tu dia mempersoalkan. Dia cakap, hidup ni tak adil lah. Boleh tak dia berkata-kata macam tu? Dan macam mana kita nak respon kalau orang cakap yang ada orang cakap life is not fair. Pertama dia kena yakin, wajib Tuhan Maha Adil. Nama Tuhan tu Al-Adil, Tuhan Maha Adil. Kehidupan ini kalau dia kata tak adil disebabkan tindakan manusia, betul. Manusia tak adil. Kan ramai manusia yang tak adil. Tetapi Tuhan tetap adil. Rezeki ni apa macam kita kata? Mungkin dia susah mencari duit. Kadang-kadang Allah bagi yang benda lain pada dia yang tak diberi pada orang banyak duit. Kehidupan demikian. Kadang-kadang ada orang yang diberikan banyak kelebihan dalam bidang tertentu, tidak diberi dalam bidang yang lain. Itu di sudut dunia ni. Dunia ni sementara. Tapi Allah bagi tahu bahawasanya wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Kehidupan dunia ni main-main dan sia-sia. Wow. Tapi walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Tapi darul akhirat ni dalam surah Al-An'am, negeri akhirat itu ialah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan dia bawa balik ke akhirat. Kalau dia fikir kehidupan ni terhenti di dunia, memang tak adil lah. Tapi tiba-tiba dia tengok, oh kenapa aku dapat pahala lebih mencari rezeki daripada kita? Oh sebab dia struggle mencari rezeki lebih daripada kita. Dapat pahala dia yang kita tak dapat. Sebab tu maka orang yang senang, dia kurang dapat pahala di sudut itu, tapi dia kena carilah sudut lain. Macam orang sembahyang. Orang pergi Mekah lah mudah kan. Tengok dua-dua pergi Mekah, dua-dua pergi haji. Tapi yang seorang tu nak pergi haji 10 tahun himpun duit lah apalah semua. Barulah dapat pergi haji. Seorang lagi call dia. Call, jom tahun ni kita pergi haji. Boleh je dia. Pergi package yang elok, mahal dia. Dua-dua dapat haji. Tapi kesusahan orang yang pertama, Allah nilai tak sia-sia. Ada nilai dia. Ada nilai dia, ada pahala dia. Bila ditimbang mungkin pahala haji sama, pahala kesusahan dia lebih. Di akhirat kelak dia akan dapat kelebihan itu. Apa yang dia akan dapat di syurga, dan syurga juga bukan sama. Tu, ada soalan ni. Bila terlintas kat otak Alip. Kenapa ada setengah orang, kita orang Islam yang dilahirkan Muslim ni, kan, nak dibanding dengan orang yang convert, kan, dia lebih accepting benda-benda yang kita bincang ni. Bab pasal nilai akhirat yang ni semua. Tapi orang kita yang dilahirkan Islam ni, dia lebih macam-macam, mana, kenapa dia mempersoalkan tu? Itu pernah. Sebab itu kekuatan agama bagi satu orang itu kadar kepercayaan dia atau kekuatan perasaan dia terhadap apa yang dinamakan hari akhirat. Dari segi percaya mungkin percaya, tapi bagaimana seorang itu menikmati kepercayaan hari akhirat itu. Sehingga kepada satu perasaannya yang mana dunia menjadi begitu kecil pada pandangan dia. Anything in this world, nothing. As long as akhirat okey pada dia. Dia tak mau rosakkan akhirat. Maka orang itu menikmati dunia ni. Kita bagi contoh ayam pun okey, kita bagi ni. As long as tak mencacatkan akhirat dia rasa. Ada orang cacat akhirat pun tak apa. Dia nak yang sekarang. Dunia. Tapi orang yang, kalau orang yang pandang mata dia pada dunia, dia tu macam-macam, yang seorang tak ada apa. Tapi orang yang melihat dunia dan akhirat, dia akan melihat keluasan makna itu. Oh, Masya Allah, Allah kurnia, dia ada kelebihan dia. Mempunyai, kerana pahala tak nampak. Tapi amalan dia yang bagus. Sebab tu bila sahabat Nabi pergi jumpa Rib'i bin Amir, jumpa Maharaja Rostam, Panglima Tentera Parsi. Apa dia kata? Seruan dia antaranya, seruan kami apa? Untuk keluar daripada min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Kita terlalu terbelenggu oleh apa yang kita lihat di dunia ini. Sehingga akhirnya kita lupa the real life. Jadi macam mana kita nak strengthen, nak kuatkan iman gitu, kepercayaan itu? Banyak benda jalan. Pertama, seorang disuruh tadabbur, merenung makna-makna Al-Quran. Renung Al-Quran dan renung kehidupan. Dia akan mengenal apa yang Tuhan mahu daripada dia.
Kalau dia renung kehidupan tak ada guide Quran tak boleh. Dia renung Quran saja, dia tak tengok kehidupan, dia tak dapat untuk selaraskan, tatbikkan atau merealisasikan makna Al-Quran. Dia akan melihat manifestasi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Tok, macam perbincangan kita tadi kan, orang cakap agama kita ni dia tak boleh pakai logik. Kita mesti dengar apa ustaz-ustaz yang ajar kita accept lah, and kita follow je lah. Apa nak kena cakap macam tu? Can you imagine kalau masa Nabi bawa dakwah awal-awal, bagi tahu bahawasanya apa yang Quraisy buat ni semua menyanggahi logik, menyanggahi rasional, menyanggahi perintah Allah. Tiba-tiba Quraisy pun kata macam tu, kita jangan pakai logik. Kita jangan pakai logik. Muhammad nak pakai logik. Kita amalan agama ni tak payah pakai logik. Kita ikut je tok nenek moyang kita. Macam tu lah jawapan dia. Kalau jawapan tu diterima, tak ada orang boleh masuk Islam. Semua orang kita seru daripada Islam, jangan pakai logik. Islam ni nak bagi kita berfikir. Tak payah fikir. Kita accept saja apa yang kita dah ada. Pakai tak ada agama lah. Sebab tu tak ada guna. Apa guna agama kata hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan kamu punya evidence jika kamu orang yang benar. Quran kata. Islam datang kerana nak membenteras superstition, karut marut, pemikiran yang tidak munasabah. Jadi ajaran agama sentiasa selari dengan logik. Walaupun ada benda yang kita kata tak logik, tapi logiknya ada. Umpamanya kita yang umpamanya macam perkara berhubung dengan ibadat. Ibadat mungkin tak pakai logik. Pasal sembahyang saya kata tadi 2 rakaat ke 3 rakaat. Tapi evidence-nya ada. Perintah Tuhan. Kerana kita semasa kita nak terima Quran ialah perintah Tuhan, logik kita kata dia perintah Tuhan. Dah terpahat di situ. Setelah logik kita menerima Quran adalah perintah Tuhan dengan argument-argument Quran, cara Quran, persembahan dia, inti kandungan dia. Then daripada situ Tuhan perintahkan kita dengan apa-apa saja. Pada logik yang pertama kita menerima bahagian yang kedua, bahawasanya itu adalah perintah daripada Tuhan. Tapi kalau daripada awal kita tak terima Quran itu daripada Tuhan, kerana kita tak tahu apa, maka tidak ada argument di dalam agama. Sama macam apa masa zaman Nabi SAW nak bagi tahu kepada kaum Quraisy dulu, kata you kena kembali kepada Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Lepas tu dia fight. Dia kata kenapa pula? Yang ni mak bapak kami dah. Yang ni betul berhala ni aku minta bagi aku yang ni. Yang ni bagi yang ni. Kau nak aku buang yang 5 ni ambil yang satu. Untuk ambil yang satu. Tak logik lah. Kan? Tapi argument Tuhan jawab kan. Quran jawab bagaimana Tuhan yang satu. Alam mustahil ada banyak Tuhan. Kalau ada lah fasadatil ard. Musnahlah dunia ni kan. Kemudian apa Quraisy punya tadi? Balik pada tu. Quraisy kata apa? Hadza ma wajadna alaihi abana. Kami dapati mak bapak kami dah macam ni dah. Pasal kau nak datang ubah-ubah ni? Okey je selama ni tak ada pun bising pun. Inilah jawapan yang kadang-kadang setengah golongan agama, sorry to say. Dia study Islam, dia tidak study secara mendalam. Lalu anak murid dia bertanya, "Ustaz, kenapa Tuhan perintah macam ni?" Janganlah tanya kenapa, kau terima je lah. Kalau yang tanya tu lemah iman dia. Kan? Inilah punca Islam menjadi kelihatan mundur. Bila bersaing dengan argument dia kalah. At least you bagi tahu. Dalam Quran kata begini, alasan yang boleh kita fikirkan begini, argument dia begini. Jadi ada tahap dia yang boleh kita bertanya dan soal tu. Berapa banyak dalam Quran pertanyaan. Hatta orang bertanya dengan Nabi. Allah yang Maha Agung tak perlu bertekak dengan kita, Tuhan kan. Tapi Allah kata apa? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan hujah kamu jika kamu orang benar. Tuhan kata, datangkan hujah. Tuhan cabar kita siapa? Tapi Tuhan tetap bagi ruang mencabar hujah
sentiasa menjadi tabiat agama. Tapi kalau ada satu tahap tak yang macam di mana kita tak boleh lah sampai nak menjauhkan kita, jangan kita nak menyusahkan benda yang dah ni, mempersoalkan banyak tu, ada tahap kan? Bukan menyusahkan. Memberikan jawapan dengan alasan tak menyusahkan. Tapi menyusahkan orang yang tak tahu nak jawab. Jadi dia susah, dia tak bagi orang lain tanya. Kalau you tak berjawab, you bagi tahu ya, ada agama ni kita kena fikir macam ni. Tuhan tidak memerlukan kita. Kita memerlukan Tuhan. Apabila Tuhan memerintahkan kita, Allah memerintah kita sesuatu hal dalam agama, mesti ada kebaikan yang balik pada kita, bukan balik pada Allah. Allah tak perlu kita pun. Dia tak perlu dia buat ni untuk kepentingan. Dia tak ada kepentingan. Allah ni Ghaniyun Hamid. Maha kaya lagi maha terpuji. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha Ghaniyul Hamid. Surah Luqman. Siapa syukur, dia syukur untuk diri dia sendiri. Siapa yang kufur, Tuhan maha kaya lagi maha terpuji. Habis tu segala hukum diturun untuk apa? For your own interest. Not for him. Not for him. Untuk kebaikan kamu, wahai mankind. Tiba-tiba satu orang kata, tak ada apa, Tuhan saja suruh je. Kita memang tak ada apa-apa, tak ada apa-apa kelebihan pun. Come on lah. Dia tidak mengetahui tabiat agama. Kegagalan golongan agama menghuraikan alasan, bukan kegagalan agama. Jadi mana-mana ustaz dia kata, jangan tanya, ikut je. Kami ni ustaz, kau siapa? Artis je baru nak belajar agama, nak tanya pula dalil-dalil. Dia tak boleh jawab. Dia timbul ke benda macam tu. Patutnya kata, sebenarnya ada dalam Quran Allah kata. Macam mana perasaan kita? Lebih confirm, lebih confident. Handphone. Dulu kita bukan pandai teknologi pun, tapi kita beli tetap kita tanya, kau beli je handphone mana-mana pun, kau bukan apa nama ni pun kan. Kau siapa kau pandai semua dalam engineering ke apa, kau semua pandai ke? Tak. Kita nak beli kereta, tak ada, kita kata kau engineer ke, kau nak tahu kereta, kau beli je mana-mana kereta pun. Habis tu nak buat rumah, buat je mana-mana pun, kau bukan arkitek, kau pandai, kau dah belajar ilmu arkitek. Kalau orang buat macam tu semua, tak ada siapa. Habis kau siapa? Kau ustaz ke nak tanya dalil-dalil? Kau ikut je. Itulah sama dengan itu. Itu memperbodohkan manusia, bukan agama.